sudi untuk subscribe channel kami, tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng untuk dapatkan notifikasi untuk video-video yang terbaru kami akan upload. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel saya, channel Suang-Suang Kuku, iaitu channel Arnab Pelangi, channel yang pertama dekat Malaysia yang mendidik anda tentang arnab secara teori. Saya lebih banyak fokus kepada arnab hiasan sebenarnya dalam tips-tips yang saya berkongsi pada korang semua . Tajuk hari ni saya nak sharekan dekat korang semua, iaitu kenapa arnab ni, boleh tak arnab ni kita bagi dia pellet 100%? Adakah zat-zat yang mengandungi dalam pellet ni dah mencukupi untuk arnab kita? Hari ni saya nak jelaskan kepada anda semua sedikit. Selebihnya anda lah yang tentukan mana yang baik, mana yang buruk. Saya tak berhak untuk menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Saya cuma boleh beritahu saja apa yang saya tahu. Hari ni adalah saya nak jelaskan 10 sebab kenapa arnab ni dia tak boleh bagi makan pellet 100%. Kita terus saja pergi pada sebab-sebab dia. Sebab yang pertama adalah kandungan nutrien dalam pellet, iaitu pellet komersial ataupun pellet yang lain yang ada dekat pasaran. Kandungan nutrien dia tidak stabil. Apa yang saya tak tahu, kandungan nutrien tidak stabil ni kebiasaannya terjadi kepada pellet-pellet komersial. Itu yang kebiasaannya saya jadilah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok bulan ni kita beli pellet tu bulan depan lepas tu tak pula, lepas tu 2-3 bulan kita pakai lepas tu jadi tak pula. Jadi dia punya nutrien ataupun zat kat dalam pellet tu sendiri tidak stabil dalam proses pembuatan dia. Saya pun tak pasti kenapa dia tak stabil. Kebiasaannya memang akan terjadi macam itulah. Itu yang kebiasaannya daripada dulu. Saya sendiri pun dah alami dulu. Sebab yang kedua iaitu dia adalah makanan proses, dia bukan makanan natural. Natural ni makanan dia adalah macam contoh hay, lepas tu sayur-sayuran sikit. Itu adalah makanan proses, itu adalah makanan natural lah. Untuk makanan proses ni adalah makanan yang bukan berpunca yang terjadinya secara asli. Dia diperbuat daripada kilang. Itu adalah makanan proses. Makanan proses ni sebenarnya kalau dalam manusia ni banyaklah, macam snake, macam fast food, macam junk food. Itu adalah makanan-makanan proses. So kalau macam manusia ni makan makanan proses sendiri pun tak bagus. So itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga adalah mengandungi antibiotik. Antibiotik ni fungsi dia dalam makanan haiwan ni, dia adalah salah satu sebab untuk mengekang daripada penyakit berjangkit. Macam contoh kalau makanan tu dia tak ada antibiotik, dia sangat-sangat tak orang cakap tu tak menjaga dari segi kawalan penyakit berjangkit lah. Dia macam contoh, kalau macam contoh kita bagi arnab kita makan, tak ada makanan dalam makanan tu, dia tak ada antibiotik, dia boleh menular antara reban sebelah dengan reban sebelah. Tu sangat bahaya lah. Itu adalah sebab kenapa dia orang letak antibiotik. Lepas tu antibiotik tu juga dia boleh menjadikan macam perangsang kepada penggemuk, menjadi arnab haiwan tu gemuk, mendabur semua kan. Lepas tu lagi satu, kalau dia tak ada antibiotik pula, kemungkinan makanan tu senang untuk lebih mudah rosak. So jadi masalah. Yang jadi masalahnya sekarang ni, bila dia letakkan antibiotik ni sebenarnya fungsi dia kita gunakan biasanya kalau terkena jangkitan kuman ataupun bakteria dalam badan. So kita akan bagi antibiotik. Tapi yang jadi masalahnya sekarang ni, antibiotik tu yang ada dalam makanan ni, haiwan akan ambil setiap hari. Haiwan yang akan ambil setiap hari antibiotik. Bila antibiotik ni dia dah ambil terlampau banyak sangat seharian, sistem imun dalam badan akan rosak. Akan jadi bodoh, akan jadi rosak, akan jadi tak tahu macam mana nak buat kerja. Sebab apa? Antibiotik ni yang dia buat lah. Lepas tu antibiotik ni pula dia berisiko untuk merosakkan, dia akan merosakkan sistem-sistem organ kat dalam badan kita tu. Sebab apa? Disebabkan kegagalan sistem imun kita untuk mengenal pasti sel-sel yang bahaya. Jadi orang cakap tu
kemungkinan dia akan merosakkan organ. Salah satu sebabnya makanan proses ni pun dia boleh menjadikan organ-organ dalam badan kita ni jadi radang. So dekat situ yang yang tak bagusnya lah makanan bagi makan 100% pellet. Okey, yang seterusnya dia tak ada anti-inflammasi. Maksudnya dia tak ada anti radang. Makanan yang proses ni kebiasaannya dia tak ada anti radang. Okey, dia tak ada minyak yang baik, dia tak ada sumber zat yang boleh menjadikan anti radang. Kalau ada pun dia kurang. Okey, salah satunya apa anti radang adalah omega oil ataupun omega 3 oil. Jadi kalau makanan tu dia tak ada, biasanya makanan haiwan ni dia akan letak omega 3 lah. Omega 3 lah biasanya lah. Itu adalah anti radang yang boleh menjadikan makanan tu selamat dimakan. Macam contoh makanan proses ni dia memang bahaya. Okey, dia memang bahaya. Tapi bila dalam makanan tu dia tak ada anti radang, itu menjadikan makanan tu lebih terdedah kepada bahaya. Macam kata kalau dia ada anti radang, macam contoh dia ada omega 3, jadi dia akan jadi selamat. Dia akan jadi selamat sikit. Separuh selamat berbanding yang tak ada terus. Okey, itu adalah maksud masalah kalau dia tak ada anti radang. Okey, yang seterusnya dia mengandungi lemak sintetik ataupun trans fat. Okey, trans fat ni biasanya kita jumpa dekat macam margarine, lepas tu dekat fast food, dekat snack, dekat junk food. Biasanya jadi tak sihat lah kalau manusia makan makanan proses macam gitu pun, yang ada trans fat macam gitu pun tak sihat. So apatah lagi haiwan yang kita bagi dia makan hari-hari macam gitu. So dia akan jadi macam dia benda-benda macam ni dia akan jadi berbahaya. Itu sebab tu kadang-kadang kita tengok haiwan kita tiba-tiba kadang sihat, lepas tu tiba-tiba mati. Dia banyak menjadikan organ-organ dalaman tu jadi gagal berfungsi. Tu salah satu sebab lah kenapa kita tak boleh bagi arnab kita ni makan makanan bagi makan 100% pellet, makanan proses. Tak boleh. Yang seterusnya susah nak dapat yang stok yang segar. Okey, susah nak dapat stok yang segar ni maksudnya dia benda boleh pakai. Dia buat pellet ni, biasa pellet komersial ni dia buat dalam tu boleh pakai 2-3 bulan je. Okey, lepas tu daripada dia buat sampai jatuh pergi kepada pengedar, daripada kilang pengedar pergi ke peruncit baru pergi kat kita. Dia dah makan masa, contoh katakanlah dah makan masa 2 minggu. Okey, jadi dekat situ yang boleh pakai dekat kita ni cakap tu tak banyak. Jadi tak lama. Jadi kita pula tahan sampai untuk sebulan ataupun sebulan sekali ke. Jadi dekat situ dia jadi makanan tu dia jadi rosak. Okey, yang seterusnya kekurangan nutrien dan juga zat. Okey, biasanya untuk pellet komersial ni dia biasanya bagi nutrien-nutrien yang basic saja, bukan dia khas untuk arnab tu untuk long term. Macam contoh untuk arnab hiasan, keperluan dia lain. Dah tentulah untuk arnab hiasan ni dia keperluan dia banyak. Ada macam contoh untuk kecantikan bulu, untuk kecerdasan dia, untuk menguatkan dia punya sistem badan dia, benda apa semua, untuk menjaga dia punya untuk menjaga dia organ dia, benda apa semua. Benda tu tak ada pada kehendak untuk arnab ladang. Jadi untuk arnab ladang ni fokus dia dah lain. Dia untuk arnab ladang ni 2 bulan 3 bulan dia sembelih, 4 bulan ni sembelih. Jadi untuk arnab hiasan ni dia untuk long term. So berlainan, orang cakap tu berlainan. Macam contoh kalau macam sesuatu pembuatan tu, ada pembuatan tu dia untuk tujuan khas untuk sesuatu benda tu je. Jadi tak boleh lah kita pakai orang cakap tu lansam main semua sekali lah kan. Macam contoh ada baju untuk bersenam, ada baju untuk pakai jalan. Maksudnya macam gitu. Ada makanan pula dia boleh bagi tenaga yang segera. Ada makanan pula dia rendah tenaga, tinggi benda lain pula kan. Jadi dekat situ fungsi pemakanan tu sendiri dia buat fokus dia tak sama. Jadi bila kita gunakan pellet ladang untuk arnab hiasan, dia orang cakap tu boleh tapi tak kena lah. Maksud boleh pakai, bukan tak boleh pakai, tapi orang cakap tu kurang sesuai lah, kurang tepat. Okey, yang seterusnya sekejap saya nak tambah lagi kekurangan zat tadi apa semua untuk arnab hiasan. Macam contoh kemungkinan dia punya anti radang dia lebih tinggi. Okey, lepas tu untuk arnab ladang biasanya dia tak ada anti radang. Okey, untuk dia tak ada anti inflamasi. Lepas tu untuk arnab hiasan dia tak dia ada juga dia ada anti radang. Okey, lepas tu
walaupun dia makanan proses, tapi dia diletakkan anti radang juga untuk benda tu untuk jangka masa panjang. Arnab tu dia boleh hidup lebih lama lagi. So kat situ perbezaan dia lah. Okey, dari segi nutrien dan juga zat. Okey, lepas tu yang seterusnya pembuatan fokus kepada ladang lah. Macam contoh arnab pellet komersial ni yang biasa kita jumpa ni, makanan proses-proses yang macam gitu tu, dia memang dia khaskan untuk arnab-arnab yang skala besar. Dia bukannya dia buat untuk pets. Macam contoh dekat Malaysia ni pembuatan makanan tu khas untuk hiasan, arnab hiasan, dia belum meluas lagi tau. Jadi agak mustahil sesuatu kilang tu dikeluarkan untuk tujuan arnab hiasan. Walaupun dia boleh pakai untuk arnab hiasan, tapi orang cakap tu tak berkesesuaian. Orang cakap tu ada fokus dia ada lari sikit lah. Jadi dekat situ korang nak kena fikirlah baik-baik lah apa ni saya cakap. So apa sekalipun terpulang kepada korang lah. Apa yang saya cakap ni korang tak perlu percaya 100%, tapi korang boleh fikir sendiri lah. Okey, lepas tu dia menggunakan pewarna tiruan dan juga perisa tiruan. Ini banyak lah kita jumpa. Ini memang banyak. Kadang warna ni dia kata untuk rasa carrot. Yang ini warna macam ni dia untuk rasa alfalfa. Jadi cakap tu walaupun kadang-kadang manusia punya makanan pun ada gunakan pewarna dan juga perisa tiruan. Okey, ini apatah lagi untuk haiwan kan. Jadi orang cakap tu sangat-sangat berbahaya lah. Boleh menjadikan batu karang lah nak pewarna tiruan tu. Jadi apa yang saya cakap ni sekurang-kurangnya korang boleh fikir sendiri. Saya cuma beritahu je, selebihnya korang lah yang buat keputusan. Selebihnya korang lah yang menentukan apa yang baik untuk arnab korang. Saya cuma menyampaikan apa yang saya tahu sedikit sebanyak. Okey, walaupun tak ada fakta kedoktoran, walaupun tak ada fakta perubatan, tapi insya-Allah lah saya cubalah sampaikan apa yang saya rasa patut saya sampaikan lah, dan apa yang yang perlu saya sampaikan. Okey, setakat tu je. Saya rasa video kali ni saya harap korang dapat ilmu 20% pun jadilah ilmu yang saya sampaikan kalau dapat daripada korang kan. Okey, setakat tu je. Kita berjumpa lagi pada video akan datang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.